dah ada air. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul sekali lagi untuk kita sambung perkongsian kita daripada Fiqhul Ibadah, Kitabut Taharah, Babul Wudu. Fiqh Ibadah, Kitab Taharah dan Bab Wudu. Saya ingat oh, pada saya ingat. Di mana pada malam ini setelah kita berbincang tentang syarat sah wudu, rukun wudu dan makruh wudu, makruh wudu adalah gitu. Tak kot. Dah kot saya. Malam ini kita akan masuk tajuk yang khususnya, itulah sifat wuduk yang sempurna. Daripada nota saya ini, muka surat yang ke-29. Ya. Pertama ialah mengucapkan bismillah sekurang-kurangnya, ataupun bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Ya. Kerana menurut majoriti para ulama disunahkan dan digalakkan kita ketika kita berwuduk kita mengucapkan dengan ucapan itu. Ya. Dan ini disebut dalam mana-mana buku fiqh. Syafi'i baik, Hambali baik, Maliki baik, Hanafi baik, ya. Kerana ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan beberapa yang lain daripada Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa zakara rasmallahi alaihi kana tahuran li jami'i badanihi. Wa man tawadda'a wa lam yadhkur ismallahi alaihi kana tahuran lima massa alaihi al-ma." Maksudnya, sesiapa yang berwudu kemudian dia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah di sini bukan Allah, ya. Dalam Quran ke dalam hadis Nabi ke, bila sebut menyebut nama Allah, menyebut zikir-zikir tertentulah. Dalam wudu ni ialah bismillah. Ya. Dan juga dalam sebagainya lain lah, ya. Macam sembelih kan, kita sembelih ayam ke, kambing ke, haiwan lah haiwan kita sembelih kan. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita sembelih tu kita kena sebut nama Allah, ya. Wala ta'kulu mimma lam wala ta'kulu mimma lam yuzkar. Macam Quran tu, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Jangan kamu makan sembelihan lah, apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya, kerana ia ada satu kefasikan. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala kata kalau sembelih tak sebut nama Allah itu fasik, kamu jangan makan. Tak sebut nama Allah di sini bukan sebut pisau ni ayam, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam konteks wuduk pun sama lah. Yang disebut sebagai at-tasmiyah, dan juga disebut juga sebagai al-basmalah.
Imam dulu suruh saya, dia ada baca satu buku, dia kata disunatkan basmalah ketika wudu. Dia pun tanya saya, Ustaz, basmalah kau bismillah Ustaz? Ya. Saya kata basmalah atau bismillah. Dua-dua betul. Ya. Kerana basmalah atau bismillah kedua-dua merujuk kepada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Basmalah tu bismillah lah. Ya. Orang Arab bila dia kata basmalah rajulu, seseorang itu telah mengucapkan basmalah, artinya dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama juga kalau kita kata hauqalah. Hauqalah tu maksudnya dia telah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ataupun sal'amah, sal'amar rajulu. Artinya seseorang itu telah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dia asal hak panjang, dia pergi pendek ke jadi lagu tu. Kalau la haula wala quwata illa billah, hauqalah. Kalau sallallahu alaihi wasallam, salamah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Dan mungkin ada lagi lah beberapa yang lain. Jadi basmalah betul lah tu. Itu perkataan Arab. Basmalah. Daripada kalimat basmalah yubasmilu basmalatun. Ada kelas bahasa Arab sini? Tak ada? Seronok kelas bahasa Arab tuan. Tapi banyak tempat yang saya dapat respon, kalau buat kelas bahasa Arab tak ada habis silibus. Dan saya personally pun pernah buat kelas bahasa Arab di surah fasa 4 dulu tahun 2010. Ya, saya ingat 2-3 bulan saja buat kelas. Mula-mula murid 20 orang. After a while 15. After a while 10 orang. After a while 5 orang. Lepas tu tinggal 2 orang. 2 orang kita pergi kedai kopi ya. Tak betul. Ya, tempat lain pun sama juga. Dia makin merosok-merosok, saya pun tak tahu. Mungkin tak menarik ke macam mana, saya pun tak faham. Mungkin dia rasa payah kot. Ya. Sedangkan kita bukan ajar yang susah-susah, kita ajar yang mudah-mudah je. Saya ajar dulu bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Bahasa Arab ada surah tu. Nak bagi nampak lah, bismillahirrahmanirrahim. B tu apa? Harajah. Okey. Lepas harajah kena baca bagi bawah. Mana ada bismu, bisma. Mesti bismi lah, sebab bila selepas ba, harful jarri, dia mesti bagi bawah. So, no, tuan. Okey. Sama juga konteks wudu ni tuan. Menyebut nama Allah maksudnya ialah tadi cakap tak habis tu, nanti salah faham pula. Bismillah tu, sebab itu sebagai ulama kata wajib baca kalau kita sembelih haiwan. Ya, kalau tak baca berdosa. Ataupun sebagai lain kata kalau tak baca tak sah sembelihan. Ada juga. Walau bagaimanapun ada je ulama kata tidak wajib membacanya. Namun digalakkan, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan sembelih, bacalah bismillah walaupun kita kata tak wajib. Dapat pahala sunnah, dan Allah Ta'ala memang menyebut dalam Al-Quran galakan dan penekanan yang betul-betul lah supaya kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika sembelih haiwan. Ya. Lagi pula untuk nak membezakan sembelihan kita dan sembelihan-sembelihan yang lain. Pasal orang bukan Islam tuan-tuan, kalau dia sembelih haiwan, dia menyebut nama tuan-tuan mereka. Dan Allah Ta'ala larang kita menyebut nama tuan-tuan selain daripada nama Allah. Jadi kena sebut jugalah. Kalau tak sebut pun tidaklah haram dan sah menurut mazhab Syafi'i lah khususnya. Tapi nak cerita begitu ya. Okey, balik dalam bab wudu. Baca bismillah. Nabi kata siapa-siapa yang baca bismillah, menyebut nama Allah, maksudnya baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka ia menjadi satu bentuk penyucian kepada seluruh dirinya. Kana tahuran li jami'i badanihi. Tuan-tuan ambil wudu saja, tuan-tuan baca bismillah, seumpama tuan-tuan telah menyucikan seluruh badan tuan-tuan. Suci-suci itu seluruh badan. Ya. Adapun kata Nabi, siapa-siapa yang tidak membaca bismillah, tak baca bismillah, maka ia hanya tahuran lima massa alaihil ma. Suci untuk anggota yang dia disentuh oleh air saja. Basuh tangan, suci basuh tangan je lah. Kalau komo, suci komo je lah. Kalau basuh muka, suci basuh muka je lah. Dia tidak the whole body. Tapi kalau tuan-tuan baca bismillah, Nabi kata ia adalah penyucian, tahur li jami'i badanihi, for the whole body. Itu kepentingannya. Di samping kita dapat pahala sunnah Nabi ya, kita mencucikan badan kita dengan
Wudu itu keseluruhannya. Ya. Baik. Adalah hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkuris mallahi alaihi. Tidak ada solat tanpa wudu. Betul tak? Ada ke semayang kita boleh semayang tanpa wudu? Ya? Tak ada. Ijma' para ulama. Apa-apa saja semayang mesti dengan wudu. Cuma adalah beberapa ibadat ni ulama khilaf. Adakah dia semayang atau bukan semayang? Orang yang melihat dia sebagai semayang, maka dia mensyaratkan wudu. Sebagai contoh, sujud di luar semayang, seperti sujud tilawah. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan lalu beberapa ayat yang disunatkan kita sujud. Biasa kat mushaf tu dia garis. Hok cetakan sekarang ni kan dia garis. Color merah. Betul tak? Bukan salah. Lepas tu ada gambar masjid kecil pula. Maksudnya ada tempat kita, maksudnya tempat tu disunatkan kita sujud, yang disebut sebagai sujud tilawah. Orang Melayu kata sujud sejadah. Tak tepat sebut sujud sejadah, sujud tilawah. Tapi tidak salah. Ia merujuk kepada sujud bila kita baca Quran. Okey aja. Ya. Orang Melayu sebut sujud sejadah sebab pagi-pagi Jumaat dia duduk baca surah sejadah, dia sujud. Dia sebutlah sujud sejadah. Tapi ada dalam fiqh dan dalam buku-buku syarak, kebiasaannya term yang dia guna ialah sujud tilawah, sujud bacaan. Bila kita baca Quran. Okey, bila tuan-tuan baca sujud tu, bila tuan-tuan baca ayat tu, kan, kebiasaan ada kalimat-kalimat sujud lah. Ya. Ada pula garis, ada pula logo masjid kan. Tuan-tuan nak sujud lah, kena ada wudu lah. Boleh jadi tuan-tuan baca Quran, ada mushaf, tuan-tuan tak sentuh mushaf sebab tak ada wudu. Ataupun tuan-tuan baca secara hafalan, tak kisahlah kan. Tapi bila lalu ayat tu sunat sujud. Jadi kalau tuan-tuan ada wudu, jadi kalau tuan-tuan tak ada wudu, tuan-tuan sujud tak? Sujud tak? Sebagai ulama kata tak boleh sujud melainkan kena ada wudu. Ya. Kerana dia melihat sujud tu adalah sujud semayang. Sujud tu kira macam semayang. Dia kata kena ada wudu. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i, sebelum sujud tilawah mesti ada wudu. Dan syarat-syarat semayang yang lain seperti menghadap kiblat, menutup aurat, ya. Pasal dia kata ni semayang. Kalau tidak semayang pun dia seumpama semayang ataupun part of prayer, macam itulah cerita dia. Ya. Tapi sebagai ulama yang lain dia kata this is not prayer, ini bukan semayang. Seumpama standard dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata bukan semayang. Boleh saja sujud tanpa wudu. Dan walau tidak menghadap ke arah kiblat sekalipun. Dan dia menggalakkan supaya menutup aurat. Tapi tidak wajib. Kerana this is not prayer. Kalau dia tengok benda ni, mengikut perspektif dia, bukan semayang, dia kata tak perlu wudu lah. Tapi kalau dia kata semayang, dia pun akan kata wudu. Sebab sepakat ulama, kalau semayang mesti wudu. Contoh nombor satu. Contoh nombor dua macam tawaf. Tuan-tuan, bila tawaf kan, tuan-tuan tawaf ada wudu ke tak ada wudu? Ada wudu. Pasal apa ada wudu? Tak tahu, saya buat je. Kena tahulah alasan dia. Sebab yang standard dalam mazhab Syafi'i, at-tawafu salatun. Tawaf-tawaf ni ialah semayang. Ya. Dan memang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah daripada Ibn Abbas dan selain juga daripada kitab-kitab sunnah yang ada. Hadis tu memang very famous malah. Di mana Nabi kata at-tawafu salatun wa ira anna Allah abaha fihi al-kalam atau fiha al-kalam. Idza takallamu fala takallamu, idza takallamtum fala takallamu illa bi khair. Nabi kata tawaf ni ialah salatun, semayang. Melainkan hanya Allah Ta'ala membenarkan berkata-kata pada waktu itu. Jadi kalau kamu tawaf, kamu nak berkata-kata, kata Nabi, berkatalah dengan kata-kata yang baik. Tuan-tuan nak tawaf, nak sembang boleh, tak salah. Cuma cakap yang baik. Jadi teks tu jelas, Nabi kata semayang kan. Sebab itu saya tak berani nak kata majoriti. Ramai ulama kata mesti ada wudu.
because this is prayer. Nabi pun sebut at-tawafu salatun. Tapi segelintir ulama yang lain dia kata tawaf tak perlu wudu. Kerana dia kata tawaf ni bukan solat. Tu Nabi kata solat tu. Nabi kata solat tu merujuk kepada satu ibadah kepada Allah. Dia ibadah. Maka Nabi guna perkataan itu. Tapi dia bukan solat. Ada takbir masa tawaf. Nak tawaf Allahu Akbar. Ada. Ada baca Fatihah masa tawaf. No, this is not a real prayer. Dia kata dia bukan semayang. Ya. Jadi dia tak mensyaratkanlah wudu. Ada sebagai ulama kata semayang jenazah tak perlu wudu. Ada pendapat itu. Kalau kita belajar fiqh in detail. Kerana apa? Kerana dia kata semayang jenazah ni doa. Dia doa, dia bukan semayang. Jadi bila dia melihat dia bukan semayang, maka dia tidak mensyaratkan wudu. Tapi majoriti kata kena wudu lah pasal ini semayang. Ada kiblat, baca Fatihah, walaupun tak adalah exactly the same macam kita semayang biasa ni. Ada sujud ke semayang? Tak ada. Rokok tak ada. Jadi nak kata semayang pun macam semayang. Nak kata bukan semayang pun macam bukan semayang. Jadi dia kata this is not prayer. Kalau prayer pun tak betul-betul prayer. Jadi dia kata tak syarat wudu. Adalah yang kata begitu, walaupun majoriti tidak berpendapat demikian. Ya. Pendapat tu adalah kita kata memang kita tak ikut, tapi pendedahan supaya kita nampak gambaran. Fiqh ni kita kena faham. Ilmu tak banyak tak apa tuan. Tapi prinsip dia kena jelas. Disiplin dia kena betul. Dan kita tak boleh orang kata apa? Ada idea-idea yang salah dalam bab ni. Nampak? Baik, balik pada yang tadi ya. Nabi kata tidak ada solat melainkan dengan wudu. La salatan lima la wudu'a lahu. Ya. Wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Itu satu penekanan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wudu ni mesti baca bismillah. Ya. Jadi based on this hadis macam wajib lah. Sebab itu segelintir ulama dia kata bismillah wajib tuan. Ya. Al-Imam Ishaq Baruhuyah, dia ni ulama tabi'in yang besar, dia kata wajib. Di mana kalau kita tidak melafazkannya, tak ucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ketika berwudu, maka wudu kita tidak sah. Illa ala nasi, melainkan kalau kita terlupa. Baru sah dia kata. Kalau saja-saja tak baca bismillah, wudu awak tidak valid. Ya. Dan itu juga pendapat Al-Imam Dawud Az-Zahiri rahimahullahu ta'ala. Ya. Dia kata wajib. Dan siapa tak membaca bismillah tidak sah wudunya. Ya. Dan kalau dia terlupa, dia kena wuduk balik. Oh, berat lagi pada hak tadi. Oh, tak apa, tu bukan ahli sunnah kot. Ahli sunnah ni saya dah sebut ulama kita ni tuan. Az-Zahiri satu mazhab yang diiktiraf. Kita selalu duduk dengar orang kata mazhab ahli sunnah ada 4 fiqh kan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Betul tapi tak tepat. Tambah satu lagi, Zahiri. Zahiri pun satu mazhab daripada mazhab ahli sunnah dalam fiqh. Cuma dia rujukan tidak banyak. Ulama dia pun tidak ramai. Tapi dia satu aliran yang diakui. Dan ulama-ulama kita termasuk An-Nawawi rahimahullah juga menyebut ulama-ulama daripada aliran itu dalam buku-buku beliau. Dan dia selalu menyebut qala ashabuna. Sahabat kita telah berkata, kerana dia juga adalah ulama-ulama kita. Ya. Tapi dulu-dulu memang tak apa top sangatlah Zahiri ni. Top juga tapi bagi orang yang belajar cara detail. Tapi hari ni tuan-tuan, banyak pendapat daripada mazhab tu kita guna pakai. Dan kita amalkan pun. Dalam keadaan kita sedar tak sedar je. Saya tanya tuan-tuan, apa hukum muzik dalam konteks masa sekarang ni? Apa hukum muzik? Harus melainkan muzik-muzik yang haram, campur laki wanita. Kalau semata-mata muzik, nak menasyid puji Tuhan, guna muzik, tak kisahlah gitar ke apa kan. Apa hukumnya? Kita tengok fatwa Malaysia. Jakim harus. Fatwa wilayah harus. Dan saya yakinlah negeri-negeri di Malaysia akan guna fatwa itu. Ya. Dan most of all memang
seolah-olah macam kita rujuk Qardawi lah dalam bab ni, sebab Qardawi dalam bab muzik ni dia very open, dia kata harus, ya. Dan kita lihat ramai lagi individu-individu semasa dia kata harus. Kalau nak diikut tuan, ulama dulu saya berani katalah ijma' sepakat haram, muzik ni haram, ya. Kalau tak sepakat 100% pun 99.99999, hanya beberapa individu saja yang kata muzik ni harus. Dulu saya sebut dulu ni. Tapi sekarang kita nak cari orang kata haram pula payah. Ramai pula kata harus, terbalik pula. Malah kalau saya kata muzik haram, saya kena kecam pula. Tak boleh pakai ustaz ni. Ya. Dan unfortunately tuan-tuan, mazhab Syafi'i antara mazhab yang keras dalam bab muzik dan lagu juga. Lagu tuan-tuan, kalau pun tak ada muzik, kalau tuan-tuan menyanyi saja-saja, balik semayang, rasa sayang rasa sayang makruh. Tak ada haru-haru bab muzik ni ataupun apa lagu. Nampak? Dia very strict. Dulu tuan-tuan, Az-Zahiri saja kata muzik harus. Walaupun ramai ulama kata haram, termasuk standard mazhab Syafi'i, Zahiri je kata harus. Tidak ada dalil yang melarang secara jelas, baik dalam Quran, baik dalam hadis Nabi SAW. Dalam pada ulama-ulama yang ramai itu kata ijma', semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in ataupun sebagian besar daripada mereka mencerca, mengecam muzik dan lagu-lagu. Tapi Zahiri kata harus. Kita pakai hari ni Zahiri tuan. Ya. Tuan-tuan tadi imam ada. Wirid tadi, saya sembahyang sunat kat belakang, boleh dengar imam baca one by one dia punya wirid. Imam tadi wirid jahar ke sir? Saya tanya. Cuba imam jawab. Imam tadi wirid jahar ke sir? Sir tu makna rahsia, tidak didengari, perlahan, itu makna sir. Itu jahar. Haji baca tadi bukan kata jahar, memang jahar, sungguh-sungguh jahar. Pasal mic, mana ada mic ni sir. Kalau tak pakai mic, orang depan-depan ni dengar pun dah dikira jahar, apatah lagi kalau dengan mic, memang confirm lah jahar. Ya. Hambali baik, Maliki baik, Hanafi baik, of course lah standard mazhab Syafi'i. Ya. Dan majoriti para ulama, hatta kata Nawawi ijma', sepakat. Ulama sepakat tuan. Wirid after semayang mesti sir. Sir ni maksudnya tuan-tuan, kita wirid orang lain tak dengar. Kalau orang sebelah tu dengar pun, dia dengar sosing-sosing je, sosing. Macam saya buat tu sir. Tapi kalau tuan-tuan dengar one by one tu bukan sir. Ya? Saya biasa buat seluruh kan. Itu sir lah tu. Tapi kalau ikut standard Imam Syafi'i, tak sir lagi tu. Imam Syafi'i kata tusir hatta la tusmi' ghairaka wala tajhar hatta Imam Syafi'i kata, kalau standard Imam Syafi'i dia kata la tajhar hatta tusmi' ghairaka wala tusir hatta la tusmi' nafsaka. Saya ingat tuan, saya belajar mazhab Syafi'i, saya buat master mazhab Syafi'i. Jadi orang mazhab Syafi'i tak boleh kelentong dengan saya lah. Imam Syafi'i kata jangan kamu jahar sehingga orang dengar apa yang kamu sebut. Kalau orang dengar je kita sebut tuan, walaupun tak jelas, sosik. Bukan jahar tu, bukan say tu kata Imam Syafi'i. Dia very strict. Dan jangan kamu perlahan sehingga kamu sendiri tidak dengar. Maknanya awak baca, awak seorang je dengar. Kalau orang lain dengar kan, dia bukan standard Imam Syafi'i lagi. Oh, Imam Syafi'i. Nampak? Kalau kita tengok buku-buku teks mazhab Syafi'i, ramai ulama kita mencela jahar ni. Hatta kalau kita tengok dalam konteks Nusantara kita pun, Abdul Aziz Malibari dalam Fathul Mu'in pun dia kata fa'amal mubalaghah bil jahri hatta yushawwish yahsul tashwish 'ala al-musallin yang bagi hormatuha. Kalau kita jahar ganggu orang sembahyang mesti diharamkan. Ramai ulama yang ketat-ketat ni bab ni. Betul tak? Tapi imam baca jahar, pergi masjid-masjid semua baca jahar. Siapa je yang kata jahar dulu? Siapa je? Pak Mazhab confirm tak kata jahar. Siapa kata jahar? Zahiri je lah. Jadi yang kita duk buat ni Zahiri. Nampak?
Tapi memang kita okey lagi lah. Ada sunat tu siap taronong lagi. Saya baca Fatihah pun tukang ayat kursi. Ya tak? Jadi nak cerita begitu. Zahiri ni dia ada peranan yang besar lah dalam fiqh ya. Baik. Lari tu tapi nak bagi faham. Jadi Zahiri kata wajib baca bismillah. Dia very strict bab ni. Tapi kita ikutlah majoriti dan itu yang kita amalkan. Kita membaca bismillah tapi janganlah ditinggalkan kalau boleh. Kerana manfaatnya kembali kepada kita juga. Saya faham tuan-tuan dah tahu benda ni tak wajib, benda ni sunnah dan tuan-tuan pun dah amalkan. Cuma sebahagian daripada kita, hatta saya pun ada tanya kawan-kawan dalam bab wudu, bismillah ni macam mana? Nak kata sebahagian besar tak jugalah. Tapi hak saya tanya beberapa orang memang tak konsisten membaca bismillah. Saya ada kala baca bismillah ustaz, ada kala saya tidak baca. Saya kata this is not good. Kalau boleh, tiap kali kita berwudu kita bacalah bismillah. Walaupun tuan-tuan berwuduk yang paling basic. Saya tak basuh tangan, saya tak komo, saya tak masuk air dalam hidung, saya ambil hak wajib saja. That's okay. Mungkin once in a while kita berwuduk yang basic-basic saja. Macam Ali bin Abi Talib. Diriwayatkan dalam Syarah Ma'anil Asar. At-Tahawi bagi riwayat tu. Ali bin Abi Talib kadang-kadang dia pun riwayat yang basic saja. Ya tak? Terutama bila dia sudah ada wuduk, dia nak tajdid wuduknya, maka dia berwuduk yang basic-basic saja. Dan sama jugalah dalam setengah-setengah keadaan, mungkin kita nak cepat, mungkin malam tu sejuk, ataupun mungkin kita nak tidur, tak kisahlah kan. Kita wuduk yang basic saja okey je. Pasal Nabi kata tawaddu' kama amarakallah. Dalam hadis Ibnu Majah kata Nabi, berwuduklah seumpama dia perintahkan oleh Allah. Apa yang Allah Taala perintahkan dalam Quran? Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Hak tu lah yang Allah Taala suruh. Hak lebih-lebih itu sunnah. Betul tak? Jadi kalau kita buat hak tu, maka kita sudah mencapai wudu. Kita dah buat wudu tu. Tak adalah the most perfect, tapi sudah okey. Nampak? Ya. Jadi bila basuh muka, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh muka. Kalau tuan-tuan tak start dengan basuh tangan lah, tuan-tuan start dengan basuh muka kan. Janji jangan tinggal bismillah. Nampak? Itu je tujuan kita belajar benda yang kita telah tahu. Sekurang-kurang kita ada penekanan lah supaya kita tidak meninggalkan hal yang baik seumpama ini. Ya, pasal wudu ni ibadah tuan. Dan sepatutnya penekanan kepada wudu sebagai satu ibadah yang besar di sisi Allah. Pasal Allah Ta'ala nas dalam Quran tuan. Banyak ibadah Allah Ta'ala tak ajar orang baik dalam Quran, tapi wudu Allah Ta'ala ajar. Meaning that this is the big worship. Ini satu ibadah yang besar. Ya. Dan sepatutnya penekanan kepada wudu all the time ni bukan hanya dalam fake, tapi juga dalam ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu kerohanian. Bukan kata bila belajar tasawuf, belajar tazkiyatun nufus, kerohanian dan seumpama, tak ada penekanan kepada ibadah-ibadah yang seumpama ini. Patut kena penekanan juga wudu ni. Tapi unfortunately lah tuan-tuan, sebagian aliran hok-hok jenis lagu ni dia tak ada wudu-wudu ni tak ada. Ya tak? Dia main zikir je, zikir dan sebagai zikir tu unfortunately kadang tak waris pun. Ya tak? Dia reka aja. Allah Ta'ala alam. Ya. Okey, bismillah. Okey, nombor 2 siwak tuan. Ada nak tanya apa? Bismillah. Ada soalan? Tak ada? Ya. Bagus tanya. Okey, sujud. Hak saya ajar tadi sujud tilawah. Ya. Sujud syukur pun sama juga. Apa makna sujud syukur? Sujud syukur ni bila kita menerima satu nikmat yang besar daripada Allah. Ataupun kita tertolak sesuatu bala. Allah Ta'ala hindarkan. Betul tak? Anak kita sakit, tiba-tiba sihat. Ya tak? Kita pun nak sujud lah. Syukran lillah. Sebagai syukur kepada Allah. Disunahkan. Dia ada 2 option. Kita boleh semayang, sunat syukur boleh juga. Ada ulama kata kita solat itu lebih baik. Ada kata begitu. Tapi sebagian kata syukur sujud saja sudah memadai. That means kita pun tu sujud kepada Allah. Orang yang melihat sujud tu sebagai semayang, dia mewajibkan wudu dan lain-lain syarat sah semayang seumpama dalam sujud tilawah juga. Mazhab Syafi'i tuan-tuan nak sujud syukur kena ada wudu. Tutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Tapi sebagian yang lain dia melihat this is not prayer, ini bukan semayang, maka dia tidak mensyaratkan semua itu. Dengar je khabar yang baik, Allahu Akbar, bung tu. Tu tengok orang main bola kan. Tenang bola masuk gol pun. Sujud dia.
Aku muskil ni, ada wuduk tak ada wuduk dia ni. Silat-silat dia belajar lebih daripada kita, entah. Ya. Sebagai ulama kata tak perlu wuduk. Dapat berita. Sebab yalah, kalau kita fikir logik pun, berita ni boleh datang anytime anywhere. Dan boleh juga pada waktu kita tidak ada wuduk. Tiba-tiba bila kita dengar satu berita gembira, kita nak ambil wuduk dulu, baru nak sujud. Dia seolah macam tak apa ni lah kan. Patut-patut bila dengar, oh Allah Akbar, bawa lalu. Tapi dah tak ada wuduk. Tapi saya kalau personally tuan-tuan, kalau sujud syukur, memang saya tak pernah buat lah. Sebab tak tahulah kan, saya tak pernah dapat berita yang terlalu menggembirakan kot. Pasal hidup saya sentiasa gembira, saya tak tahu. Saya nampak ustaz sedih, jalan macam tak pun nak betul sedih. Tak, hidup gembira semua kan. Kalau betul-betul dapat berita gembira sampai saya nak sujud, saya belum ada lagi lah, tak buat lagi. Tapi kalau saya akan buat, dengar je berita, saya akan terus sujud walaupun saya tidak ada wuduk. Dalam bab ni saya lebih cenderung kepada ulama yang kata tak perlu syarat-syarat wuduk seumpama itu. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai yang tuan-tuan telah tahu, saya tak tahu lah kot tuan-tuan pernah buat. Tuan-tuan nak ambil wuduk dulu ke macam mana, terpulang lah ya. This is open. Itu sujud luar semayang tu, sujud tilawah, kemudian sujud syukur ya. Ada sujud lainnya luar semayang. Sujud tilawah dalam semayang ada, luar semayang ada. Tapi sujud syukur tak ada dalam semayang ya. Dia luar semayang saja, jangan buat sujud syukur dalam semayang pula. Batas semayang. Okey. Ada sujud lain yang luar semayang? Tak ada kot saya sebut. Ada je tak ada. Okey. Nombor 2 bersiwak ya. Siwak saya tak nak komen sebab kita dah sebut sebelum ni dalam kuliah khos. Bab yang kedua selepas bab bab yang ketiga itu bab air, kemudian bab bekal-bekal makanan, kemudian bab qada hajat, kemudian bab siwak dulu. Dia dah sebut. Jadi lepas tuan-tuan ucap bismillah, tuan-tuan siwak. Ya. Ada buat siwak? Tak ada. Saya pun tak ada. Gosok gigi kat rumah je. Sebenarnya kita miss juga tu. Sepatutnya kita kena ada kayu siwak supaya kita boleh bersiwak setiap masa. Termasuk bila kita berwuduk di sana. Sebab tu orang yang ada siwak tu okey juga. Cuma jagalah kebersihan kayu siwak tu. Setengah-setengah kayu siwak ni tuan-tuan dia jual kayu dengan kotak dia sekali. Ustaz Don ada jual ke saya dulu kat Facebook kan. Dia jadi ejen ke, dia jadi model ke, saya tak tahulah. Tapi agak mahal juga. Ustaz Don ke siapa? Saya tengok salah pula kan. Jadi lepas guna masuk dalam kayu dia tu, dalam kotak dia tu bagus juga kan. Okey je, terpulang lah macam mana apa ya. Dan baru-baru ni pun ada orang komen juga, dia pun marah kat setengah-setengah orang ni bila dia bersiwak tanya nak takbiratul ihram atas saf ni ya. Sebenarnya tuan-tuan, majoriti ulama tidak melarang perbuatan bersiwak di atas saf solat. Selagi mana dia tidak mengganggu jiran sebelah menyebelah nak semayang tu, dan dia tidak membuat kotoran dalam masjid. Malah saya lihat ramai ulama menggalakkannya. Kerana Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Hadis Bukhari daripada Abi Hurairah. Dan hadis-hadis yang lain dalam Musnad Ahmad juga daripada beliau, Nabi kata inda kulli wudu, ketika berwudu. Memang ada ulama kata sebaik-baik kita berwudu ialah memang ada ulama kata sebaik-baik kita siwak ialah ketika wudu, menggabungkan kedua-dua hadis itu. Tapi tidak dinafikan. Sebagai ulama kata masa wudu pun kita sunat siwak, masa semayang pun kita sunat siwak. Dan sebaik-baik kita siwak ialah bila kita dekat nak semayang. Kalau kita siwak masa wudu, daripada tempat wuduk nak mari tempat semayang, kadang kita bercakap, kita itu, kita ini. Sedangkan masa kita nak semayang betul-betul tu, masa itulah yang sepatutnya kita betul-betul bersih mulut kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menggalakkan. Cuma saya lihat ulama-ulama Maliki lah agak tegas dalam bab ni, di mana mereka memakruhkan siwak di atas soh-soh solat. Kerana dikhawatiri menyakiti sebelah menyebelah dan dikhawatiri mengotorkan masjid. Cek. Takut gitulah. Tapi haram tidak sama sekali. Jadi kalau member-member buat kan, kita jangan ni lah ya. Biarlah. Terutama saya tengok orang tabligh bagus juga dia buat sunnah Nabi, biarlah kan. Saya tengok ada orang tak suka juga. Baik. Jadi siwak tu saya tak nak ni lagi sebab kita dah share lama dulu. Okey, yang ketiga, basuh kedua tapak tangan 3 kali. Jadi tuan-tuan dah bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan siwak, kalau ada siwak lah ya. Buru gigi boleh juga ya. Tuan-tuan kalau nak buru gigi masa wudu, tuan-tuan boleh buru gigi dulu kemudian ambil wudu after that.
Sebab yang dimaksud dengan siwak sebenarnya ketika wuduk dia boleh saja selepas membaca bismillah ataupun sebelum membaca bismillah. Ada ulama dia siwak dulu baru bismillah. Ada ulama dia bismillah dulu baru dia siwak. This is open, boleh saja. Ya. Tengoklah kesesuaiannya macam mana. Biasanya tuan-tuan akan gosok gigi dulu, after that baru tuan-tuan basuh bismillah dan basuh tangan, betul tak? Kalau tuan-tuan basuh bismillah, biasanya kita gosok gigi dulu, after that baru kita bismillah dan basuh tangan. Ke tuan-tuan bismillah, after that baru tuan-tuan siwak, lepas tu baru basuh tangan. Jaranglah kita buat macam tu setahu saya. Dan sebahagian daripada kita pun mula-mula masuk tandas tu gosok gigi dah, cong. Ya tak? Lepas tu baru buang air, baru mandi, after that baru nak ambil wuduk. Takkan nak siwak lagi sekali kot. Mudah-mudahan dia sudah tertakluk lah. Tapi yang dimaksudkan dengan siwak ketika wuduk ialah masa kita nak wuduk tu kita siwak. Sekurang-kurangnya sebelum membaca bismillah atau boleh juga selepas membaca bismillah. Ya. Faham tak? Kebebelik anda cakap ni. Terpulalah tuan-tuan nak buat macam mana. Jadi masa wuduk tu kita cucikan mulut kita, ya. Baik, yang ketiga tuan-tuan membasuh kedua tapak tangan 3 kali. Ni pun tuan-tuan dah buat daripada dulu, ya. Terutama bila tuan-tuan nak berwuduk secara sempurna, ya. Dan sebenarnya banyak ada hadis Nabi berwuduk memang Nabi basuh tangan lah. Dulu saya dah baca hadis Humran Maula Uthman, ada basuh tangan. Saya dah baca hadis Abdullah bin Zaid, ada basuh tangan. Saya dah baca hadis Ali bin Abi Talib, jadi Sunan Abi Daud, ada basuh tangan. Dan ramai sahabat meriwayatkannya. Kata Aus bin Aus As-Saqafi, ra'aytun Nabi yatawadda fastawqa fasalasan. Ya. Nabi aku lihat dia wuduk dia mesti basuh tangan 3 kali punya. Jadi tuan-tuan basuhlah tangan sebanyak 3 kali sampai parah ni lah. Apa ni dia panggil? Ini dia panggil count, count ke kong. Jadi tuan-tuan basuh tu ya sampai pergelangan tangan, ya. Lebih sedikit tidak mengapa, ya. Baik. Yang keempat, berkomor sambil masuk air ke dalam hidung dengan sekali cedokan sebanyak 3 kali. Ini pun menarik juga sebenarnya ni. Kerana saya lihat mostly ataupun sebahagian besar daripada kita, bila berwudu kita berkomor dan memasuk air ke dalam hidung secara berasingan. Maksudnya tuan-tuan ambil air sekali komor buang. Ambil air lagi sekali komor buang. Ambil air lagi sekali komor buang. After that tuan-tuan ambil air masuk hidung buang. Betul tak? Ambil air masuk hidung buang. Ambil air masuk hidung buang. Betul tak tuan-tuan buat begitu? Itu tidak afdal. Tapi sebagai ulama masih mengatakan ia sunnah. Kerana kita telah berkomor dan membasuh hidung kita. Dapatlah sunnah tu. Tapi yang afdal sebenarnya lepas isyak. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب تشهد قلب محمد سيد اللهم إنا نسألك العافية. Okey, baik. Yang afdalnya macam mana tuan-tuan? Dan itulah yang dipilih oleh majoriti para ulama, termasuk yang the most standard, hak paling standard sekali mazhab Syafi'i. Ya. Boleh buat hak macam tu pun, tapi hak paling bagus, paling sunnah, paling afdal, the most standard, termasuklah standard mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i hak nombor 1 sekali lah. Ya. Ada An-Nawawi rahimahullah, kita punya ulama terhebatlah dalam mazhab Syafi'i pun menggalakkan hak cara lagu ni. Macam mana? Satu cedokan, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, buang. Satu cedokan lagi, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, buang. Satu cedokan lagi, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, buang. Ya. Tuan-tuan kalau tengok saya wudu, tu saya buat. Saya tak ada komo dulu, masuk dalam hidung dulu, tak ada. Saya akan sekalikan. Komo, hidung, buang. Komo, hidung, buang. 3 kali. Ya. Kerana itu hadis yang paling sahih dalam bab ni. Dan yang paling famous hadis Abdullah bin Zaid lah. Saya dah baca hadis dulu pada tuan-tuan ya. Di mana katanya Nabi SAW berwuduk, Nabi berkomo dan memasuk air ke dalam hidung. Min ghurfatin wahidah yaf'aluha salasa marrat. Dengan satu cedokan. Satu cedok tu mulut dengan hidung sekaligus. Tapi Nabi melakukannya sebanyak 3 kali. This is the best. Ada satu lagi cara, satu cedokan, masuk mulut, masuk hidung, masuk mulut, masuk hidung, masuk mulut, masuk hidung. Ini juga sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan dipilih oleh sebagian para ulama. Tapi agak suka nak buat lah. Dengan satu cedokan, boleh kau komo 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, boleh tak? Air bukan banyak mana pun. Hak ni walaupun ia juga sunnah, ya, diangkat oleh sebagian para ulama dan dia adalah sahih-sahih seperti Sahih Bukhari. Kerana Abdullah bin Zaid ada 2 riwayat. Satu riwayat dia ajar macam tu, satu riwayat lagi dia ajar macam ni. Bukan, 2 cara ini ialah applicable dan done by the Prophet. Memang Nabi buat. Tapi sebab susah nak buat, saya tak buat ni. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat, mana tahu tangan tuan-tuan besar, boleh ambil air 2. Tak tahu lah kan. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat nombor 2 tadi, satu cedokan untuk mulut dan hidung, buat sebanyak 3 kali, yakni dengan 3 cedokan, itu dah kira the best dan yang paling standard sekali dalam mana-mana mazhab. Ya? Dan of course lah yang paling sunnah. Tapi sekali-sekala tuan-tuan nak balik buat macam tuan-tuan duk biasa buat kan, komo 3 kali, masuk hidung 3 kali pun okey. Ataupun tuan-tuan tak nak ikut saya ajar ni, nak buat cara saya boleh aja. Tidaklah
menjejaskan wudu kita. Dan setahu saya juga tidak makruh. Di atas nanah yang ada, ya. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia ada dua cara lah yang standard. Satu cara yang tuan-tuan biasa buat tu mengasing-asingkan. Satu cara lagi sekali kan, ya, macam hot the best tadi. Dan itulah sebenarnya yang paling sunnah sekali, ya. Jadi sekurang-kurang ada 3 cara lah kita membasuh mulut dan hidung. Yang telah saya ajarkan pada tuan-tuan, ya. Dan kalau tuan-tuan belajar lebih lagi, sebenarnya ada lagi cara-cara yang lain. Cuma tak perlulah saya ajar ke semua. Biasalah tuan-tuan, ya. Kita ataupun ulama bahkan mana mereka sepakat dalam banyak hal. Isu fiqh ni tuan-tuan, hak basic-basic je mereka sepakat. Ya, saya nak kata 10%, 50% tak berani lah, tapi hak basic-basic aja. Mana hak the most principle and fundamental. Tapi benda-benda furu' yang lain banyak pendapat tuan. Hak ni kata begitu, hak ni kata begini. Ya tak? Saya sampaikan kepada tuan-tuan sebagai pendedahan. Saya ingat dalam 20 hingga 30% saja. Saya tak bagi maksimum tau. Tapi kalau saya ajar di kelas-kelas khas memang betul-betul fake punya, saya pergi rapat ke dinding, tuan-tuan tahu lah. Memang saya ajar all out kan. Of course ada university. Kerana itu memang medan ilmu. Tapi kita di sini saya bagi pendedahan supaya tuan-tuan faham saja, ya. Dia atas banyak sebab lah. Kadang-kadang nas tu tuan-tuan, dia terhad macam sujud tilawah tadi. Pasal apa ada ulama mensyaratkan wudu, ada ulama tidak mensyaratkan wudu? Pasal apa begitu? Kerana nas tu sebenarnya tak banyak pun, macam sujud tilawah. Tak banyak sangat nasnya. Kita lihat dalam buku fiqh, banyak ulama duk kongsi hadis Abi Bakrah tu, dia sunnah Abi Daud, kana Nabi idza atahu syai'un yasurruhu kharra lillahi sajidan. Tu je hadisnya. Kalau ada pun sikit sangat, ya, tapi saya duk banyak jumpa hadis tu je. Kata beliau Abi Bakrah, ya, sunnah Abi Daud dan selainnya, Nabi SAW bila menerima berita yang menggembirakannya, Nabi akan sujud kepada Allah, turun sujud. Tak ya Nabi wudu, kau tak wudu ya. Jadi ulama tengok hadis ni, Nabi sujud ni tak cakap pun tak ada wudu, ada wudu. Tak ada wudu lah tu. Dan dia melihat benda ni bukan solat. Ada ulama pula kata Nabi ada wudu sebab sujud mesti. Nas tu terhad. Jadi masing-masing ada pendapat dan perspektif masing-masing. Lepas tu belajar fiqh tuan-tuan, tuan ingat semua satu pendapat aja dah. Imam Syafi'i paling kurang dia ada dalam satu isu 2 pendapat. Ada qadim, ada jadid. Ada qadim, ada jadid. Ada yang lama, ada yang baru. Ada yang lama, ada yang baru. Ya. Banyak kita ikut yang baru, sebahagian kita ikut yang lama. Tuan-tuan amin. Imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai-ramai kata amin. Itu pendapat dia yang lama. Pendapat dia yang baru, amin perlahan. Pasal apa kita baca amin kuat? Itu pendapat lama tu. Kerana pendapat lama lebih sahih menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, based on hadis-hadis ada. Ya. Tuan-tuan sembang subuh kan, azan tu. Tuan-tuan azan subuh tu, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa tuan-tuan kata lepas tu? Muazzin lah, muazzin. As-salatu khairum minan naum. Pasal apa tuan-tuan kata? Kalau ikut mazhab Syafi'i yang latest, Imam Syafi'i sendiri tidak mensunahkannya. Dulu-dulu dia kata sunnah, after a while dia kata tak sunnah. Pasal apa kita ikut yang tu? Ikut yang lama. Ya. Dulu-dulu Imam Syafi'i kata kalau kita ada wudu, sentuh kemaluan depan, batal wudu. Tapi kalau sentuh lubang dubur, tak batal. Tapi pendapat yang baru dia kata batal. Dua-dua batal. Depan batal, belakang batal. Ya. Jadi kita tengok ada dua. Kadang-kadang ada sampai 3. 3 pun ada, banyak. Air mustamal, apa hukumnya? Imam Syafi'i ada 3 tuan. Pertama dia kata tidak suci menyucikan, tak boleh buat wuduk balik. Yang kedua dia kata suci menyucikan. Dan yang ketiga dia tak beri apa-apa pendapat. Tawaqqafa al-Imam Syafi'i fi zalik. Ini kata Musa bin Aban, juga salah seorang periwayat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada 3. Kadang-kadang ada sampai 4 ni worst case scenario. Apa Imam Syafi'i 4 dia punya pendapat? Tahu apa? Takbir semayang lah. Tuan-tuan takbir semayang macam mana? Saya takbir semayang. Letih ya bertanya pasal takbir semayang, hari-hari semayang ni. Saya tanya tuan-tuan, hak mana the most standard takbir dalam mazhab Syafi'i? Akad semayang? Takbir semayang ke Allah? Mana yang paling standard sekali? Yalah, Haji demo sikit. Saya tak pernah tengok Haji takbir, walaupun Haji selalu jadi imam. Macam mana Haji takbir kalau semayang? Betul. Bukan paras. Paras tu second issue. Ni isu
Dari Allahu Akbar tu. Bila kita nak angkat tangan masa kata Allahu Akbar tu sampai macam mana? Hak paling standard tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu start angkat, bar habis. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan, saya boleh kata tuan-tuan mazhab Syafi'i. Pasal itu the most standard. Dan itu yang paling sunnah insya-Allah taala. Ya. Imam Syafi'i pun ada syarah begitu. Tapi hak Imam Syafi'i syarah nombor 1 bukan begitu. Hak Imam Syafi'i syarah ialah Allahu Akbar. Tuan-tuan perhati kalau saya sembahyang, ada kali saya buat begitu. Allahu Akbar. Start angkat, bar tangan duduk atas lagi. Itu yang Imam Syafi'i betul-betul sarankan. Cuma ulama kita tak angkat yang tu. Dia angkat nombor 2 tu. Jadi standard based on nanah yang ada. Nampak? 2. Ada lagi. Apa dia? Angkat dulu. Allahu Akbar. Berapa dah tu? 3. Ada satu lagi. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pening tak? Boleh ikut? Empat-empat ni tuan-tuan adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan adalah mazhab Syafi'i. Cuma adalah hak paling standard, hak kurang sikit, 4. Dan in worst case scenario sampai 5, sampai 6. Benda ni biasa pasal ilmu kan. Ulama sentiasa memperbaharui pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka, ya. Kerana semakin lama dia belajar, dia lihat, dia tengok, dia itu biasalah kan manusia. Ilmu sentiasa berkembang daripada satu masa pada satu masa yang lain. Dulu mungkin fatwa lagu lain, sekarang fatwa lagu lain. Itu perkara biasa, ya. Sebab itu kita nak kena faham. Itu prinsip fiqh yang kita perlu tahulah, ya. Jadi habis kat kamu dengar masuk air dalam hidung je lah. Nampak? Boleh. Kemudian basuh muka 3 kali, tuan-tuan dah tahu. Basuh tangan sampai siku apa semua. Mungkin saya perlu satu kuliah lagi lah untuk habiskan. Tentang sifat wuduk yang sempurna, ya. Kemudian ada satu bab yang penting juga ialah tempat kita digalakkan berwuduk, ya. Ini pun mungkin saya perlukan satu kuliah lagi, insya-Allah taala. Ada nak tanya apa-apa tak? Berapa minit dah? 8.33. Oh, dah 15 minit dah. Ada nak tanya apa-apa lagi tak? Simple question, simple answer. Kau ada kemuskilan apa-apa? Muslimat tak ada soalan lah? Tak pernah tanya Muslimat ni. Tak ada soalan kalau tak ada, insya-Allah taala mudah-mudahan kita dapat berkongsi yang baik pada malam ini, dan mudah-mudahan kita dapat beramal, dan mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan kita, insya-Allah taala. Aku lukul azab sallallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutupkan majlis kita dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.